Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya aktivis yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia, membantu secara percuma. Tak kira apa saja masalah yang ingin diadukan kepada saya akan membantu. Alright, okey. Hari ini saya nak mengangkat isu mengenai tentang bantuan sara hidup dan diguna pakai data, pengkalan data tu untuk bantuan perantin nasional. Ini bagi mereka yang gaji golongan B40. Alright? Okey. Banyak yang saya dapat rungutan yang mengatakan bahawa permohonan mereka tidak lulus. Alasan yang acap kali berlaku adalah disebabkan pertama mempunyai syarikat SSM. Tak kira lah Sedia Berhad ke, Enterprise ke, apa ke, tetapi berdaftar dengan Suruhanjaya syarikat Malaysia. Mereka kebanyakan ni gagal. Okey, yang pertama. Yang kedua, si isteri kedua contohnya, ataupun suami atau isteri yang telah bercerai. Tengok sini ya. Maknanya kumpulan yang pada asalnya katalah isteri dia memohon pada ketika itu dapat bantuan sara hidup, tetapi pada bantuan prihatin nasional si isteri ni dah bercerai dengan si suami tak dapat, tetapi 100% semua dapat kepada si isteri. Ini yang banyak aduan yang saya terima. Maknanya tidak boleh dikemaskini tentang status perkahwinan. Yang mana yang dah kahwin pada tahun mungkin awal tahun itu hari, tetapi terpaksa untuk mengaku bujang terlebih dahulu. Di sini banyak konflik. Yang mana yang dah bercerai dan ada yang isteri kedua tak dapat sebab dah berdaftar dengan isteri pertama. Ini banyak satu benda yang banyak saya nampak ada kelompongan dari segi bantuan, yang mana Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengatakan bahawa tidak ada rakyat Malaysia yang tercicir yang layak untuk menerima bantuan prihatin nasional. Right? Okey. Golongan yang ketiga ni yang paling saya kesian sekali adalah mereka yang dibuang kerja. Yang dibuang kerja pada mungkin hujung tahun lepas, mungkin awal tahun ni, mungkin dalam masa PKP ni pun ada yang kena buang kerja. Yang saya nak fokuskan yang tahun lepas. Right. Yang tahun lepas ni kebanyakan mereka ni dah hilang punca pendapatan, tetapi juga gagal dalam bantuan prihatin nasional. Di sini saya rasa kumpulan ini perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Jangan terlampau begitu ketat dari segi, saya faham kadang mereka gaji mereka ni dah lebih daripada 8,000, sebab dalam bantuan prihatin nasional ni dua golongan ini, iaitu B40 dan M40 dapat. Okey, dua-dua kumpulan ni dapat, tetapi mungkin bila masa dia kerja tu dia campurkan gaji dengan isteri dia, pendapatan isteri rumahnya lebih daripada 8,000, tetapi sekarang ni pendapatan dah tak ada. Itu menyebabkan mereka berkesempitan dari segi kewangan. Okey, yang itu saya rasa kerajaan perlu melihat semula permohonan rayuan mereka ini. Sebab ada saya telah angkat 3 kumpulan yang telah ditolak permohonan mereka. Yang pertama punya SSM, yang kedua mereka yang dah bercerai. Okey, yang dah bercerai tidak boleh dikemaskinikan dia punya database dia, dan yang ketiga kumpulan yang mempunyai tidak mempunyai pekerjaan, yang tidak mempunyai pekerjaan. Okey, dari segi yang saya nak fokuskan di segi SSM ni, saya nak kupaskan sikit. Okey, dari SSM ni ramai orang yang ada SSM yang marah, yang kecewa, terkilan kerana tidak mendapat bantuan prihatin nasional. Okey, saya nak kupaskan kat sini. Okey, ramai yang kata antaranya bagi alasan, pelbagai alasan. Pertama, buat secara online. Tapi ada punca pendapatan? Ada. Ada tak dia buat tafsiran cukai pendapatan dia kepada LCDN? Tak buat. Nak salah siapa? Salah diri sendiri. Right, ini pada orang yang ada SSM. Yang kedua,
tidak aktif. Saya nak fokuskan tadi yang kata buat perniagaan kecil-kecilan di rumah. Ini pun ni sepatutnya tanggungjawab dia adalah untuk istihar pendapatan, tapi dia tak buat. Sekarang dia tak dapat, dia marah pada kerajaan. Itu salah dia, bukan salah kerajaan. Ini saya tak bela. Alright. Okey, yang kedua yang tadi saya sentuh, mereka ni tidak, dia daftar-daftar tiba-tiba tak jadi nak berniaga. Tutup syarikat anda. Saya syorkan tutup syarikat yang anda buka tu, yang anda telah tubuhkan tu dengan SSM, tutup. Dan daftar balik pada Bantuan Perkhidmatan Nasional. Sebab saya ada pengalaman. Saya ada pengalaman sebab ayah saya dulu pengarah pengarah syarikat. Tapi bila saya dah tutup syarikat tu, dia dah dapat dah bantuan sara hidup. Ini pengalaman saya cerita lah. Sebab bapak saya dulu pengarah syarikat dengan syarikat saya. Tapi bila syarikat tu kami dah tak beroperasi, tapi kami biarkan macam itu saja, ini jadi masalah. Masalah dia, bapak saya tidak permohonan bantuan sara hidup tak dapat sebab dia ada syarikat. So saya syorkan kepada mereka yang ada SSM, pergi tutup syarikat tu dulu, tu daftar balik. Salahnya sebab kerajaan akan buat definisi bahawa anda telah menipu kerajaan. Anda ada pendapatan tetapi tidak membuat pengisytiharan kepada kerajaan bahawa anda ada punca pendapatan. Itu yang menyebabkan permohonan anda ditolak. Tapi saya akan bela kumpulan yang hilang pekerjaan dan hilang punca pendapatan. Okey, bagi golongan ini saya akan bantu. Saya akan bantu dan saya akan emailkan masalah ini kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, kepada MOF dan juga kepada Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri. Saya akan bantu yang mereka yang hilang punca pendapatan pada saat-saat akhir, maknanya akhir tahun lepas, tolong boleh email kat saya akan bantu. Yang ada SSM tu pergi tutup lah. Jangan kita marah sebab apa kita tak dapat, padahal kita tidak ada tanggungjawab kita kepada negara. Mana tahu dia dapat lebih daripada tu, sekarang ambil kesempatan dia nak menipu kerajaan. Itu kita kena kaji, kita kena faham. Jangan salahkan orang lain, salah diri sendiri. Siapa yang tak berniaga, tutup. Tutup. Ada yang berniaga kat rumah saya kecil-kecilan. Yes, betul, tapi ada punca pendapatan. Kenapa tak isytihar? Kenapa tak isytihar? Bila dapat pendapatan tak mau isytihar, tak dapat bantuan Perkhidmatan Nasional, kita bising. Tolonglah. So, bukan masalah kerajaan menipu, tetapi kita sendiri yang menipu kerajaan. Setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini mengenai tentang bantuan Perkhidmatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.